Hi, welcome back to my channel Rosie Zack here. Hari ni kita bincangkan benda yang agak penting dan serius sikit untuk kita kongsi dan share untuk semua viewers. Hari ni kita bawakan siapa? Cik Saufi. Brother Saufi lah, kita panggil dia Bro Saufi. Bro Saufi adalah apa advisor? Takaful advisor. Takaful advisor. Okay, so sebab sekarang ni kita dah tahu kan, lately ni macam-macam cerita pasal kematian mengejut apa semua. So kita nak tahulah macam mana konsep-konsep persediaan awal gitu. Macam mana tu Bro Saufi? Okay, terima kasih kepada Rosie Zack. Yes, betul tu kan? Okay. Rosie Zack. Kerana memberi peluang untuk saya memberi penerangan tentang apa itu konsep takaful hibah. Okay. Takaful hibah ni dia bukan hanya penting kepada seorang suami kepada seorang isteri. Okay. Malah dia juga penting daripada seorang suami kepada seorang isteri. Okay. Sebabnya dia boleh jadi dia ketua keluarga lah, dia ketua keluarga, tapi boleh jadi juga kalau macam kita kata hutang ataupun tanggungan. Suami isteri ada tanggungan masing-masing juga. Betul. Jadi bila ada tanggungan tu, kita kena ada suami dan isteri dia kena ada hibah itu. Dia kena buat persediaan awal lah. Persediaan awal tu dia kena ada. Faham? Okey. Lagi satu so benda ni maksudnya tak kisah sama ada isteri ataupun suami, dua-dua boleh apply untuk ni lah, buat takaful hibah. Untuk buat takaful hibah ni lah. Betul. Takaful hibah ni bukan semata-mata bila berlaku kematian pada seseorang individu ni. Malah dia boleh juga jadi kalau pasangan kita mempunyai sakit kritikal ataupun mengalami kecacatan kekal. Maka takaful hibah ni akan membantu pasangan kita itu untuk terus hidup. Untuk kelangsungan hidup lah. Ya, untuk kelangsungan hidup lah. Okey. So dia consider part of insurance jugalah lebih kurang. Insurance tu term konvensional kita pakai. Tapi kalau term Islami kita panggil takaful. Beza kat situ, beza term dia lah. Okay. Yeah. So if let's say macam aku single, tak kahwin lagi. Contoh situation. Lepas tu aku ada rumah. Contohlah aku ada rumah, aku ada kereta, aku ada macam ada kad kredit. Ada everything tu. So ada emas. Ada emas. Adalah beberapa yang boleh aku macam sebelum aku sakit ke mati ke tak simpang lah, tapi macam mana prosedur untuk aku nak buat benda tu? Okey. Kita tadi Rosie Zack dia kata dia ada rumah, betul? Dia ada kereta. Okey. Dia ada credit card. Okey, basically apa aset yang kita ada bersama dengan tanggungan bersama dengan hutang yang kita ada. Okey. Rumah contoh. Rumah kalau dia ada insurans, okey, rumah tu kita kena check balik sama ada di cover oleh 100% insurans, 90%, 80% atau 70%. Maksudnya balance tu kita ambilnya balance daripada rumah, balance daripada hutang tu waris akan tanggung. Okey, betul. And then saya nasihatkan Cik Rosie supaya pergi balik bank loan tu supaya check balik sama berapa ada insurans pada rumah saya tu 100% ataupun tidak. Cover berapa macam tu. Betul, 100% ataupun tidak. Okey. Kalau 100% alhamdulillah. Kalau 100% should be tak ada masalah lah. Untuk yang keluarga-keluarga si mati ni tak ada masalah lah untuk uruskan. Tapi yang jadi masalah kalau tak ada hutang lagi. Ya, betul. Kalau insurans rumah dia tak cukup 100%. Kalau hanya cover 80%. So 20% lagi siapa nak jaga? Siapa nak cover? So bila siapa nak cover tu, waris akan cover. Kalau waris ada duit. Kalau waris tak ada duit, ada dua pilihan. Dia pinjam along atau pinjam bank atau rumah ditarik. Kita tak nak macam dia berlaku. Faham. Begitu juga dengan kereta. Begitu juga dengan PTPTN. Kita clear kita clear dah habis dah semua. Tak kita kita payah marah. Settle. Dan hutang-hutang kad kredit siapa nak bayar. Dan macam itulah. Okay, kalau kata orang yang tak ambil macam mana? Kalau yang tak ambil hibah ni memang family tanggung sepenuhnya lah. Kalau hutang semua tu. Kalau tak ambil hibah, takut hibah, kalau family dia banyak duit boleh cover, why not? Tapi kena ingat takut hibah ni bukan semata-mata untuk bayar hutang. Dia juga boleh berlaku jika pencarum tu kena sakit kritikal, 43 jenis sakit kritikal. Kalau dia muda dah kena sakit kritikal sampai dia panjang umur kalau 70 tahun, mampukah duit simpanan parents dia tu untuk support dia? Jadi kita perlukan duit sejumlah yang besar itu untuk kelangsungan hidup anaknya itu. Okey, kalau nak mencarum tu ada sekatan umur tak? Maksudnya kalau aku dah umur 70 tahun baru aku nak mencarum, boleh ke tak? Okey, dia limit dia sampai 65 macam tu.
So 65 ke atas tu tak layak lah untuk menjarum. 65 boleh try apply lah. Kalau syarikat approve, dia approve lah. Kalau syarikat tak approve, dia tak approve lah. Macam tu. Okay, mostly ni lebih kepada waktu orang yang macam waktu bekerja lah. Duration orang yang masih dalam belum pencen lagi lah, senang nak faham kan. Boleh lah? juga. Sebab dia kalau dah nak umur dah nak dekat pencen, dia lagi mahal. Dia harga dia bergantung pada umur, sakit ataupun tidak, merokok ataupun tidak, jenis pekerjaan, dia macam tu. Selalu minimum berapa? Minimum bergantung pada umur. Kita tak boleh Paling muda yang pernah paling muda ambil hibah takaful ni 30 tahun umur dia. 30 tahun. Dia bayar tiap bulan? dia bayar RM200 sebulan. Cover dia 1 juta. Oh. 1 juta banyak tak? Banyak Tapi kalau hutang kau lebih daripada 1 juta je tak banyak juga. Kalau hutang bawah 1 juta tu banyak lah. Ya, macam tu. Okay, so kita boleh appoint. Contohlah kalau kata aku ambil and aku nak appoint, macam contoh Abdullah ada husband, aku nak appoint mak aku. Boleh. Sebagai waris, penerima lah. Semua harta-harta yang dan orang lain tak boleh cabar. Tak boleh cabar. Tak boleh cabar. Selalu kalau macam orang dah meninggal, kalau dia tak ambil hibah, dia akan faraid kan, kalau Islam kan. Betul tak? Sebelum jatuh kepada faraid, dia akan jadi wasiat dulu. Lepas wasiat, kalau tak ada wasiat baru faraid lah. Tapi tak perlu jatuh ke tangga ni, sedangkan kita boleh buat hibah, lebih memudahkan kita. Ini yang bila dah jatuh tangga faraid tu, itu yang bergaduh-gaduh adik-beradik tu. Bergaduh adik-beradik, bergaduh suami keluarga suami dengan keluarga isteri kan, berebut, putus silaturahim, betul? Macam kes-kes yang sekarang yang kita tengok sekarang ni kan, tular sekarang, macam-macam kes. Bila dah si mati tu mati, betul, tiba-tiba lah kau nak rebut ni, kau nak mengaku ni, semua masing-masing datang. Betul. Kan. Sedangkan masa nak cairkan harta-harta yang dibekukan, isteri yang pergi. Tiba-tiba bila harta dah cair, simpulan lah datang nak tuntut. Tak adil lah kat situ kan, kesian. Betul, sepatutnya orang yang waris tu lah yang datang bersama-sama si mati, isteri atau suami si mati, pergi settlekan sama-sama. Sebab bila aset tu dia cair, and then dapat masing-masing punya bahagian faraid. Tapi kalau macam kes yang baru tular ni kan, dia dah kahwin, dia ada anak lelaki, contohnya. Kita tak mention siapa lah, kita ni general Tapi macam kes macam tu, adakah yang patut uruskan tu keluarga si mati ataupun isteri tu sendiri sebenarnya? Uruskan tu pengurusan tu jatuh kepada faraid, iaitu pakcik dia dan atuk dia, ataupun adik-adik lelaki dia. Adik-adik lelaki siapa? Si mati ke tak? Adik-adik si mati tu lah. Maksudnya diorang lagi kuat. Diorang lagi kuat daripada isteri lah. Betul. Mengikut faraid. Okay. Tapi menguruskan bukan bermakna bukan dia kau semua lah. Maksudnya kau uruskan semua, settlekan kalau hutang apa semua kan. Anak dia sakit, nak perlukan perubatan, pergi perlukan duit, and then pakcik dia ni kena bagi duit lah. Duit yang dia amanahkan pegang tu lah. Okay. Sampai certain umur kan. Kata 18 tahun tak silap kan. Then baru pakcik dia riliskan kepada anaknya tu lah. Okay, faham. So itu pentingnya hibah. Tak perlu tunggu anak tu dah besar ke apa, tak perlu. Kematian berlaku pada suami atau ayah, anak tu dapat dah duit tu. So sebenarnya bukanlah nak kata seorang je. Contohlah kalau dah berkahwin, bukanlah suami je kena buat. Kalau isteri pun bekerja, isteri pun berkejaya, isteri pun ada harta pun kena buat juga. Betul tak? Ambil contoh, kalau yang paling muda 30 tahun, setiap bulan ada RM200. Adakah akan ada kenaikan benda tu? Ke maintain je sampai aku tua RM200? Macam tu. Kenaikan tu berlaku kepada kadar inflasi semasa lah. Betul. Okay, menarik. So viewers, pentingnya hibah tu, kita dah dengar dah tadi Cik Sophie kita cakap. So kepada sesiapa yang nak join ataupun nak tahu lebih detail tentang hibah ni, boleh direct. Nak contact kat mana tu? Nak bagi nombor phone ke? Nak bagi IG ke? Macam mana? Boleh contact. Nanti saya akan bagi contact lepas ni. Bagi contact number, ataupun kalau nak kita akan insertkan kat bawah ni nanti. Kita akan insertkan kat bawah. So sesiapa yang nak lebih detail pertanyaan, boleh direct Cik Sophie tentang hibah. Sebab hibah ni agak penting nampak macam biasa-biasa je, tapi bila dah terjadi tular isu-isu semasa macam ni, baru kita buka mata tentang hibah ni. Kalau tak, sebelum ni kita tak tahu je, macam tak ada apa-apa berlaku kan. So bak kata orang, sediakan payung sebelum hujan. So sebelum apa-apa berlaku, better korang settlekan dulu awal-awal. Okay.
So jangan lupa subscribe Rosie Zack, bagi some thumbs up kalau korang rasa info ni berguna dan menarik untuk korang. So nanti kita akan buat lagi banyak lagi konten-konten yang menarik. Okay, kita jumpa lagi next video. Bye-bye.